Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin hadirin Jumaat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan dikurniakan keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sampai ke penghujung bab yang pertama berkaitan tentang tajuk bid'ah ya. Jadi kalau ada yang sudah bosan ya dengan tajuk bid'ah itu, insya-Allah dah sampai di hujung dah. Hari ini, minggu lepas raya nanti tajuk lain pula. Tajuk baru. Saya sebut begini bukan apa, sebab di masjid inilah ya, bila saya berkuliah di sini, dia tangkap gambar di situ, dia post dalam Facebook, tak habis-habis tajuk bid'ah. Sebenarnya habis, tapi di masjid lain. Sebab di masjid lain kita dah mula lama, dah masuk bab yang ke berapa. Tapi di masjid ni kita masih relatively baru, jadi kita masih bab yang pertama. Bab yang pertama itu tajuknya bid'ah. Jadi kalau yang sudah rasa bosan dengan tajuk ni, kena sabarlah. Sebab masjid ini masih baru, kita belum lagi pergi ke bab yang kedua, tapi sudah penghujung kesimpulan. Sebelum kita pergi pada kesimpulan daripada perbincangan tentang bid'ah, kita lihat apa yang disebut oleh Syekh Dr. Abdul Malik bin Abdul Rahman As-Sa'di hafizahullah ta'ala, seorang tokoh ulama yang terkenal di Iraq, dan beliau adalah penulis kitab-kitab dalam pengajian Islam ya, ulama kontemporari, tentang apakah hukum mengatakan bid'ah terhadap perkara yang khilafiyah. Maknanya isu-isu yang ulama tidak seia sekata. Misal mudahnya, isu hukum membaca doa kunut subuh, itu kan khilafiyah, tidak seia sekata. Ada dua pandangan yang besar. Pertama, pandangan Imam Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad bin Hanbal, iaitu tidak sunan. Yang kedua adalah pandangan Imam Malik dan juga Imam Syafi'i rahmatullah alaihima, mengatakan sunan. Jadi apa hukum kita pergi kepada yang baca kunut kata kamu ni buat bid'ah? Itu persoalan dia. Boleh ke macam itu? Benda khilaf. Dan bahkan ketika dialog di Perlis pada 11 Februari yang lalu, ini antara yang ditanyakan, nak kata bid'ah pada benda khilaf. Jadi dijawab oleh beliau, termasuk di dalam kesalahan yang nyata apabila menetapkan hukum sebagai bid'ah dalalah, dengan kita mengambil faham bid'ah bukan hukum. Bid'ah satu istilah merujuk kepada perkara baharu yang dahulunya tidak ada, atau secara khusus, secara istilahi, perkara yang tidak berlaku di zaman Nabi SAW. Ia bukan hukum. Hukum syarak ada 5: wajib, sunat, harus, haram
dan makruh. Jadi tiba-tiba kita kata ini bid'ah yang sesat, sedangkan perkara itu para ulama tidak seia dan sekata mengenainya dari sudut sabitnya dan ketiadaannya, atau dari sudut kuat dan lemah dalilnya. Ini biasa berlaku, ya. Kalau Al-Quran tidak timbul isu dalilnya kuat atau lemah, kerana Al-Quran itu pasti daripada Nabi SAW, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun masih khilaf dalam memahami makna ayat Quran. Ulama ni faham begini, ulama seorang lagi faham lain, padahal sama-sama menerima ayat Al-Quran. Tapi kalau hadis lebih lagi, kerana ada sebahagian hadis ya mutawatir, itu semua ulama terima itu hadis Nabi SAW. Tapi ada hadis ahad. Bila hadis ahad, ulama ni nilai ini sahih. Mungkin hadis yang sama ulama lain nilai, kata dia ini tidak sahih, ini dhaif. Dan dalam menilai hadis yang sahih juga mereka masih boleh berbeza kefahaman dalam memahami hadis. Jadi ini biasa berlaku, ya, khilaf. Begitu juga pada perkara yang ditetapkan oleh hadis yang dianggap dhaif oleh para ulama hadis, ya, kerana sesuatu hadis yang ditetapkan dhaif oleh ulama hadis tertentu belum tentu ditetapkan dhaif oleh ulama hadis yang lain. Bahkan ada beberapa hadis yang dinilai sahih oleh Imam Muslim, dimasukkan dalam sahih beliau rahimahullah, dinilai maudhu', palsu oleh Imam Ibn Juzi, kerana berbeza cara menilai. Imam Ibn Juzi termasuk ulama yang mutasyaddid, yang strict di dalam menilai hadis. Jadi ini mungkin berlaku. Lebih-lebih lagi, sebagaimana yang kita akan lihat nanti dalam bab yang keempat, hadis dhaif secara sepakat diterima oleh para ulama, baik di kalangan pakar hadis maupun ulama-ulama pakar fiqh, di dalam skop yang tertentu, ya, bukan makna asal dhaif terus tolak. Dia tidak sama dengan palsu, ya. Kalau palsu itu sebenarnya bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dinisbahkan secara dusta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sahih. Apa beza, apa persamaan dahulu? Persamaan antara hadis sahih dan hadis yang dhaif ini, selain daripada mutawatir, iaitu sama-sama zonni. Mutawatir yakin ini daripada Nabi SAW, tak mungkin seramai itu tersilap, tak mungkin seramai itu terlupa. Tapi kalau hadis ahad, seorang dua orang perawi mungkin tersilap, mungkin terlupa. Jadi sahih atau dhaif ni dia kategori hadis ahad, ada keraguan. Tapi bezanya, setelah ulama hadis mengkaji kualiti perawi, bersambung atau tidak bersambungnya sanad, maka yang dikatakan sahih itu kemungkinan besar memang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana perawinya ingatannya bagus, orangnya siqah, sanadnya bersambung. Sementara yang ada masalah, mungkin perawinya pelupa, mungkin sanadnya ada terputus di mana, maka tidak memenuhi syarat hadis sahih, tapi masih lagi ada kemungkinan itu hadis Nabi. Sebab itu dalam bab fadailul a'mal, kelebihan beramal, dalam tagrib, menggalakkan, tarhib, menggurunkan dan sebagainya, para ulama masih menerima hadis yang dhaif. Tiba-tiba amalan yang sabit dengan hadis yang dhaif ini kita bid'ah dalalah kan. Itu isunya. Contoh, ya, menyapu muka selepas bagi salam. Ada hadisnya, itu amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sapu muka lepas salam. Tapi ia hadis tersebut dinilai dhaif oleh para penilai hadis. Tetapi kan ceritanya lepas bagi salam. Lepas bagi salam anda dah selesai solat. Selesai solat nak pegang hidung, ya boleh. Nak garu kepala, boleh. Nak keluarkan handphone cek WhatsApp, boleh. Ini semua tidak ada dalil khusus. Cuma yang ini ada dalil walaupun lemah, kot benar Nabi SAW mengamalkannya. Kita tidak terlepas daripada mengamalkan sunnah Nabi SAW. Tiba-tiba dikata bid'ah yang sesat, yang ini yang dikatakan oleh Syekh Dr. Abdul Malik bin Abdul Rahman As-Sa'di sebagai satu kesalahan yang nyata. Kerana dengan label tersebut menyebabkan kita menghukum para sahabat dan generasi salafus soleh sebagai mereka, selepas mereka sebagai pembawa bid'ah, benda khilaf.
sahabat Nabi sesama sahabat Nabi pun khilaf dalam pelbagai isu. Itu kita kata sama-sama anak murid Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka masih ada khilaf. Bahkan sebahagian daripada khilaf mereka di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi iktiraf, Nabi benarkan kedua-duanya, Nabi tak komplain salah satu. Jadi tiba-tiba kita nak pastikan pandangan kita sahaja yang betul, yang berbeza dengan kita itu bid'ah sesat, itu bercanggah dengan sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Kerana seorang mujtahid itu akan menganggap ijtihadnya lebih kuat hujahnya daripada ijtihad orang lain. Contoh ya, ada sebahagian ilmuwan-ilmuwan zaman sekarang mungkin sudah ada master, sudah ada PhD, jadi dia merasakan dia itu layaklah untuk menilai dalil-dalil. Jadi kata dia misalnya dalam bab kunut subuh ni yang kuat adalah tak sunat, sebab hadisnya walaupun ada bahawa Nabi SAW sentiasa berkunut subuh sehinggalah baginda wafat dan tidak pernah tinggal kunut subuh, tapi kalau hadis tu riwayat daripada si fulan maka itu dhaif, tak boleh pakai. Itu kan tidak mengikat Imam Syafi'i. Pandangan yang mengatakan hadis itu dhaif itu pandangan ulama yang datang jauh selepas Imam Syafi'i rahimahullah taala. Imam Syafi'i mujtahid mutlak, mustaqil, beliau berhak menilai hadis sendiri. Beliau tidak perlu taklid kepada Imam Bukhari pun, Imam Bukhari datang selepas beliau. Jadi apabila Imam Syafi'i menilai hadis itu kuat, itu ijtihad beliau. Kamu ada PhD tidak membatalkan ijtihad Imam Syafi'i semata-mata kamu merasakan hadis itu dhaif. Kena faham. Bahkan yang lebih hebat daripada kamu, Imam Abu Hanifah berpandangan kunut subuh tidak sunat. Itu pun ijtihad Imam Abu Hanifah tidak membatalkan ijtihad Imam Syafi'i rahimahullah taala. Jadi kalau kita faham begitu, barulah ada konsep berlapang dada. Okeylah, yang mazhab Syafi'i jangan kacau mereka nak baca kunut subuh sebab di sisi mereka sunat. Kita pula jangan kacau kawan-kawan kita yang Bangladesh, yang Pakistan, mereka tak nak baca kunut subuh sebab mazhab mereka kata tak sunat. Tak perlu bergaduh. Kerana benda khilaf ini kalau betul dapat 2 pahala, kalau salah masih dapat 1 pahala. Nasihat berharga daripada mantan mufti besar Mesir Al-Alim Al-Alamah Al-Faqihul Usuli Syekh Ali Jum'ah hafizahullah ta'ala. Beliau berkata dalam kitab Al-Kalimut Tayyib, untuk mengetahui bid'ah atau tidaknya sesuatu perbuatan atau perkataan seseorang itu perlulah mempunyai asas pengetahuan yang cukup tentang Al-Quran. Kita kadang-kadang Al-Quran pun kita tidak jelas usul tafsirnya, mana amnya, mana khasnya, mana mutlaknya, mana muqayyadnya, mana nasikh, mana mansukh, apa istinbat hukum dan sebagainya, kita tak jelas. Tiba-tiba ini tak ada zaman Nabi, bid'ah, sesat. Bukan semudah itu. Kena mahir ilmu Al-Quran, ilmu sunnah, ijma', qiyas, dan juga kitab-kitab fiqh yang diakui. Kerana kitab fiqh ini adalah hasil para ulama yang mengkaji Quran dan hadis yang pelbagai, lalu mereka merumuskan ada sekian hadis tentang isu ini. Hadis ini zahirnya bercanggah dengan hadis ini, tetapi kefahamannya begini kerana begini. Ada kaedahnya al-musbit muqaddam 'alan nafi, ada kaedahnya idza dhaqal amru ittasa'a dan sebagainya. Tidak semudah tak ada zaman Nabi maka sesat. Kita harus lebih dahulu melihat kepada masalah yang ada, kemudian meneliti adakah terdapat ayat, hadis atau qiyas yang menunjukkan bahawa ia satu bid'ah, yakni bid'ah yang sesat atau tidak. Jika ternyata tidak ada satu pun dalil yang bertentangan dengannya, maka tidak diragukan lagi bahawa hal tersebut adalah boleh, tidak haram. Kerana agama Islam datang bukan untuk mengharamkan setiap yang baharu, tetapi mengharamkan perkara baharu yang bercanggah dengan syarak. Kita lihat bahkan pernikahan dalam Islam itu sudah diamalkan di zaman jahiliyah, yang mana kita amalkan sekarang. Tapi ada pernikahan-pernikahan lain yang dibatalkan oleh Islam kerana bercanggah dengan syarak. Ada perniagaan-perniagaan mudharabah, musyarakah dan sebagainya sudah ada sejak zaman jahiliyah, tapi Islam tidak batalkan kerana tidak bercanggah dengan hukum Islam. Tapi ada perniagaan-perniagaan yang lain atau transaksi yang lain yang diharamkan kerana bercanggah dengan syarak. Baik, kesimpulan. Apakah kesimpulan yang boleh diambil daripada perbincangan tentang bid'ah? Ya, baik. Saya cuba ringkaskan daripada awal kita buka bab yang pertama ini dahulu sehingga sekarang. Pertama, takrif bid'ah. Bid'ah dari segi bahasa ihdatsu syai'in ma lam yakun.
buat satu perkara baharu yang dahulunya tidak pernah ada. Sama ada perkara itu baik atau buruk, urusan dunia atau urusan agama, asalnya dahulu tidak ada, sekarang baru ada. Dari segi bahasa namanya bid'ah. Ya. Dari segi istilah, ulama ada dua pendekatan. Satu pendekatan yang umum dan satu pendekatan yang khusus. Pendekatan sahaja berbeza, natijah akhir sama. Baik. Pendekatan yang umum adalah perkara yang tak berlaku zaman Nabi, semuanya dinamakan bid'ah. Asalkan zaman Nabi tak ada, maka benda itu namanya bid'ah. Dia hampir macam yang bahasa juga. Asal baharu namanya bid'ah. Kemudian mereka akan kaji perkara itu ada atau tidak dalil yang menyokong, ada atau tidak larangan dan sebagainya. Maka yang mana perkara baharu yang ada dalil yang menyokong, yang selari dengan sunnah, tidak bercanggah dengan hukum, dinamakan bid'ah yang hasanah, yang baik ataupun terpuji. Sementara yang mana bercanggah dengan hukum, tak kisahlah urusan agama atau urusan dunia, dua-duanya kena patuh syariah, maka itu dinamakan bid'ah yang sayyi'ah, perkara baharu yang buruk, ataupun dalalah, bid'ah yang sesat. Jadi asalnya umum, ya, semua benda baru bid'ah dulu, lepas tu cek selari atau bercanggah dengan syarak. Sementara ulama pendekatan yang kedua, dia menyempitkan bid'ah itu hanya untuk perkara baharu yang tidak ada asal dalam syarak. Baharu memang baharu, tapi nak cek dulu ada tidak sandaran dalam syarak. Kalau tak ada, baru namakan bid'ah. Kalau ada sandaran dalam syarak, maka tidak dinamakan bid'ah. Okey, contoh, ya, yang kita sembahyang pada waktu PKP dahulu, pada waktu pandemik COVID-19 dahulu, kita sembahyang jarak-jarak. Itu tidak berlaku di zaman Nabi SAW, bahawa imam menyuruh makmum supaya jarak. Bahkan terbalik, ya, sunnah Nabi SAW, imam kena suruh makmum rapat-rapat. Kalau ada ruang, imam suruh penuhkan, begitu. Kalau kita masih ingat masa PKP terbalik. Kalau ada yang rapat, imam kata, maaf tuan, tolong jaga penjarakan sosial. Maknanya 1 meter atau 1,5 meter pada masa itu. Okey. Di sisi ulama pendekatan yang pertama, maka itu namanya bid'ah. Kenapa? Kerana tidak ada di zaman Nabi SAW. Baik, setelah dinamakan bid'ah, boleh ke tak boleh buat? Di sisi para ulama yang mengatakan bahkan perlu buat, kerana nak menjaga nyawa, kerana nak mengelakkan mudarat, jangkitan itu dan ini, maka itulah namanya bid'ah hasanah. Sementara bagi setengah orang yang mengatakan tidak, rapat pun belum pasti berjangkit, kenapa pula kita nak tinggalkan sunnah semata-mata kerana benda yang belum pasti, maka bagi dia bid'ah yang sayyi'ah. Tapi rata-rata mufti kita di Malaysia, daripada Perlis sampai ke Johor sampai ke Sabah Sarawak, menganggap itu perkara baharu yang baik. Tujuan nak mengelakkan mudarat jangkitan penyakit. Sementara di sisi ulama pendekatan yang kedua, itu tidak dinamakan bid'ah. Kalau mereka menganggap itu untuk jaga nyawa, bukan bid'ah. Kerana jaga nyawa itu daripada agama. Ia benda itu baru, tapi ada asal dalam agama, tak payah panggil bid'ah. Tapi kalau mereka anggap perkara itu adalah tak perlu, kerana potensi jangkitan itu pun belum pasti, ya, itu ini, maka mereka namakan bid'ah. Kenapa mereka tak namakan bid'ah sayyi'ah? Kerana daripada awal, bid'ah di sisi mereka itu hanya untuk yang tak ada dalil. Yang ada dalil mereka tidak namakan bid'ah. Yang mereka tidak namakan bid'ah itulah di sisi ulama pendekatan pertama namanya bid'ah hasanah. Jadi dia hanya beza istilah saja. The practical consequence is still the same. Mana-mana perkara baharu yang tidak berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak bercanggah dengan syarak, tidak haram melakukannya. Dunia atau agama sama sahaja. Kalau yang kata, oh bid'ah dunia boleh, bid'ah agama saja yang haram, keliru. Tidak ada ulama-ulama salaf yang berpegang demikian. Ulama salaf, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala salah seorang, menetapkan kayu ukur bid'ah ini dengan mudah. Fama wafaqas sunnata fahuwa mahmud. Mana-mana perkara bid'ah yang selari dengan sunnah, selari dengan ajaran Nabi, itu terpuji. Wa ma khalafaha fahuwa mazmum. Dan mana-mana perkara bid'ah yang bercanggah dengannya, bercanggah dengan ajaran Nabi SAW, maka itu terkeji. Itu kayu ukur yang diterima oleh sekian ramai para ulama. Maka membahagikan bid'ah kepada dunia boleh, agama saja yang haram, pembahagian itu bid'ah yang sayyi'ah. Pembahagian macam itu perkara baharu yang buruk.
kerana membawa kefahaman seolah-olah asal dunia tak ada masalah. Kita bukan sekular, kita bukan memisahkan dunia dengan agama. Dunia masih tunduk kepada hukum. Saya bagi contoh mudah, insya-Allah kita faham. Amalan insurans dan juga takaful, dua-duanya tidak berlaku di zaman Nabi SAW. Tidak ada yang dinamakan insurans ataupun takaful, dan kedua-duanya adalah urusan dunia. Takaful atau insurance is basically about protection, is basically is about risk management. Kalau berlaku apa, at least kita ada takaful. Ia bukan urusan ibadah. Tapi kenapa hampir semua ulama contemporary, sebab benda ni benda baru, menghukumkan bahawa insurans konvensional haram, sementara takaful boleh? Sama-sama bid'ah dalam urusan dunia, sepatutnya sama-sama boleh. Yang mengharamkan insurans konvensional kerana kata mereka ada elemen gharar, tidak pasti, ada elemen riba, beri sikit dapat lebih, ada bahkan ada yang mengatakan ada elemen maisir, macam perjudian, nasib. Habis tu kenapa pula takaful boleh? Takaful juga ada elemen tak pasti, ada elemen beri sikit dapat lebih, ada elemen nasib. Kenapa pula takaful boleh? Kerana takaful akad tabarruk, charitable contract. Kalau insurans adalah akad muawadat, ada consideration from both side. So this kind of contract, kalau ada uncertainty tak boleh, kalau ada beri sikit dapat lebih tak boleh. Tapi yang tadi adalah charitable contract, bagi sedekah macam khairat kematian, tak kisahlah beri sikit dapat lebih, tak pasti dapat apa, tak ada masalah. Maknanya apa? Maknanya para ulama dalam menilai satu perkara baharu tidak melihat dunia atau agama. Kedua-duanya dunia, tapi kalau bercanggah dengan syarak dihukum haram, kalau tidak bercanggah dengan syarak maka dibenarkan. Itu kayu ukur yang konsisten dan kena dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak melarang sesuatu semata-mata kerana ia perkara baharu dalam urusan agama, tidak. Baginda hanya melarang kalau bercanggah dengan hukum. Contoh, seorang imam di Masjid Quba melakukan satu perbuatan dalam ibadah solat yang tidak dilakukan atau disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu membaca suratul Ikhlas pada setiap rakaat. Baca Fatihah, qul huwallah, surah. Rakaat kedua Fatihah lagi, qul huwallah lagi, surah. Pertama Nabi tak buat, kedua Nabi tak suruh, ketiga makmum tak suka. So makmum hantar wakil bagi tahu kepada imam, sama ada imam baca qul huwallah tak perlu baca surah, atau imam kalau nak baca surah jangan baca qul huwallah, baca satu, jangan baca dua-dua. Imam cakap kepada makmum, kamu pilih satu. Kalau kamu nak saya jadi imam, macam tu cara saya. Kalau kamu nak macam lain, sila lantik imam lain. Akhirnya diadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau betullah teori yang mengatakan perkara baru dalam ibadah itu adalah bid'ah yang haram, sebagai seorang rasul yang bersifat tabligh menyampaikan, pasti Nabi SAW menyampaikan kepada imam tersebut bahawa haram dia berbuat demikian, kerana dibuat benda baru dalam urusan ibadah. Sebaliknya tidak. Nabi SAW panggil imam itu dan Nabi tanya kenapa. Jawab imam itu kerana beliau kasih kepada suratul Ikhlas. Kasih kepada ayat Al-Quran tidak bercanggah dengan syarak, satu. Mengulang surah yang sama dalam rakaat yang berbeza tidak ada larangan dalam syarak, kedua. Maka perkara baharu yang tidak ada larangan dalam syarak, yang dorongannya juga baik, Nabi SAW puji dengan sabda baginda, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kasih kamu kepada surah tersebut memasukkan kamu ke dalam syurga. Jadi bid'ah hasanah ini diputuskan oleh para ulama bukan sesuka hati sebagaimana sangkaan sebahagian. Sebahagian orang, bila kita kata pada dia ada bid'ah hasanah dan ada bid'ah yang dalalah, dia kata kamu nak ikut ulama ke nak ikut Nabi? Nabi kata semua bid'ah sesat. Ulama kata ada yang sesat, ada yang tidak. Kamu nak ikut ulama ke nak ikut Nabi? Kita nak jawab macam mana? Jawapan kita, ya ikut Nabi. Tetapi ikut Nabi mengikut kefahaman ulama, bukan ikut Nabi mengikut kefahaman sendiri. Bila ulama mengatakan ada bid'ah hasanah, pertama mereka suluh hadis. Yang jadi punca mereka keliru,
dalam memahami hadis kullu bid'atin dalalah. Setiap perkara yang bid'ah itu merupakan kesesatan. Jadi kata dia, mana ada bid'ah yang hasanah? Nanti. Itu satu hadis. Hadis itu disuluh dengan ayat Al-Quran. Hadis itu ditimbang dengan hadis yang lain. Ayat Quran yang pertama yang menyuluh hadis tadi adalah firman Allah Ta'ala, wa rahbaniyatan ibtada'uha. Rahbaniyah, cara hidup sebagai rahib, orang-orang Nasara lah yang melakukan bid'ah tersebut. Ma katabnaha alaihim, kami tak tetapkan cara hidup macam itu kepada mereka. Kenapa mereka buat? Illa btigha'a ridwanillah, tak ada sebab lain kecuali nak dapat ridha Allah. Fama ra'auha haqqa riayatiha, dah elok mereka hidup secara rahbaniyah, mereka tidak lagi memenuhi hak-hak rahbaniyah. Apa kaitan dengan bid'ah hasanah? Iaitu orang-orang Nasara yang mengadakan cara hidup rahbaniyah, fokus kepada ibadah, jauh daripada hidup pikuk dunia. Allah sendiri melabelkan perbuatan itu bid'ah. Ibtada'u maknanya mereka buat bid'ah. Kemudian Allah keji mereka, Allah labelkan mereka sebagai orang yang fasik setelah mereka meninggalkan bid'ah tersebut. Berarti bid'ah itu baik. Kalau bid'ah itu buruk, Allah akan keji ketika mereka buat. Ketika mereka buat rahbaniyah, Allah keji mereka. Tidak. Ketika mereka buat rahbaniyah, Allah tidak keji. Bila mereka meninggalkan rahbaniyah, Allah keji. Maka kata Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau, ayat ini menjadi dalil bahawa setiap perkara baharu namanya bid'ah. Dan sayugia ke atas sesiapa yang mengadakan perkara baharu yang baik, hendaklah dia mengekali melakukannya, supaya tidak berlaku sebagaimana berlaku kepada orang Nasara. Mereka buat perkara baharu yang baik, mereka tinggal, lalu Allah labelkan mereka sebagai orang fasik. Itu dalil bid'ah hasanah daripada Al-Quran. Daripada hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa yang mengadakan satu perkara yang baik dalam Islam, dia akan dapat pahala dan pahala orang yang melakukan. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang mengadakan dalam Islam sunnah yang buruk, yakni cara yang buruk, lalu ditiru oleh orang lain, dia mendapat dosa dan dosa orang yang melakukannya. Jadi kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, hadis ini menjadi mukhassis, menyempitkan hadis kullu bid'atin dalalah tadi dan hadis-hadis yang lain, serta asar daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang mana Sayyidina Umar memuji melakukan salat tarawih di belakang seorang imam, sedangkan di zaman Nabi SAW tidak ditetapkan demikian. Dengan kata beliau, nikmatil bid'atu hazihi, sebaik-baik perkara bid'ah inilah dia. Siapa lebih faham agama, sahabat Nabi atau kawan-kawan kita yang baru sekarang ini nak kata semua bid'ah sesat? Tentu kita lebih yakin dengan kefahaman sahabat Nabi. Kalau Sayyidina Umar pun mengatakan ada bid'ah yang baik, siapa kita nak mengatakan semua bid'ah sesat? Tapi itu kan kullu bid'atin dalalah, setiap perkara bid'ah sesat. Baik, kullu dalam bahasa Arab ada dua fungsi. Satu namanya kullu jami', fungsinya semua. Satu lagi nama kullu majmu', fungsinya menunjukkan sebahagian atau kebanyakan. Nak ambil faham bahasa Melayu dahulu. Budak sekolah yang tak pernah ponteng sekolah, dia masih layak mengatakan saya pergi ke sekolah setiap hari, walaupun dia tak pergi hari Sabtu dan Ahad kerana sekolah tak buka. Dia pergi sekolah 5 hari seminggu, tak pernah ponteng, dia masih berhak kata saya pergi ke sekolah setiap hari. Sebenarnya bukan setiap hari, hanya 5 hari daripada 7 hari. Demikian dalam bahasa Arab, kullu majmu' maknanya sebahagian. Contoh dalam Al-Quran Allah berfirman, wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba, adalah di sana di belakang mereka itu seorang raja yang mengambil setiap perahu, setiap sampan sebagai rampasan. Jadi sepakat ahli tafsir mengatakan tidak, hanya perahu dan sampan yang elok sahaja akan diambil oleh raja ini. Perahu dan sampan yang ada lubang, yang ada rosak, raja tidak akan ambil, ya. Dan itulah hikmah kenapa Nabi Khidir alaihissalam melubangkan sampan tersebut, supaya bila raja nampak sampan itu berlubang, raja tidak rampas, ya. Choosing lesser of two evils. Jadi daripada sampan dirampas lagi teruk, lebih baik lubangkan, at least sampan selamat. Yang penting kulla safinah, setiap sampan maknanya sebahagian. Demikian dalam hadis Nabi SAW bersabda, kullu ibni Adam
ya'kuluhut turabu illa ajbaz zanab. Setiap anak Adam akan dimakan oleh tanah, yakni akan reput. Bila mati akan reput. Kecuali tulang sulbi. Baik. Para nabi anak Adam atau tidak? Anak Adam. Adakah jasad para nabi juga akan reput? Tidak, Allah jaga. Bahkan orang mati syahid, ada jasad orang yang mati syahid, Allah jaga, tak reput. Padahal mereka anak Adam. Dalam hadis, setiap anak Adam. Adakah hadis tidak betul? Hadis betul. Tapi kita kena faham juga dengan kefahaman yang betul. Kullu bni Adam, maknanya kebanyakan anak Adam. Demikianlah, kullu bid'atin dalalah, maknanya kebanyakan bid'ah. Oh, jangan pandai-pandai lah Ustaz. Oh, bukan pandai-pandai. Ini kata-kata daripada ulama. Al-Imamun Nawawi rahimahullah ta'ala ketika mensyarahkan hadis tersebut, itu hadis sahih ya. Kullu bid'atin dalalah itu hadis sahih, antaranya dalam sahih Muslim. Imam Nawawi buat syarah kepada hadis-hadis sahih Muslim. Kata Imam Nawawi, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa kullu bid'atin dalalah. Sabda Nabi SAW, setiap bid'ah itu sesat. Haza am makhsus. Ini satu lafaz yang umum tetapi maknanya khusus. Wal muradu ghalibul bid'ah. Yang dikehendaki oleh baginda adalah kebanyakan bid'ah, bukan semua. Jadi kalau orang tu berlapang dada, terbuka hati untuk memahami tajuk bid'ah, memang dah bosan. Tak ada ruang lagi untuk kita tak faham. Pertama, dalil bid'ah hasanah daripada Quran, daripada hadis, daripada athar. Yang kedua, kalau nak dikatakan kullu makna semua telah diterangkan. Kullu di situ bermakna sebahagian. Banyak contoh Quran dan hadis yang kullu bermakna sebahagian. Bahkan dalam realiti kehidupan, ada perkara-perkara baru dalam urusan ibadah yang tidak bercanggah dengan syarak yang dibenarkan. Bagaimana kita bagikan contoh tadi. Ada perkara-perkara baru dalam urusan dunia yang diharamkan kerana bercanggah dengan syarak. Pembedahan urusan dunia, pembedahan tukar jantina tidak berlaku di zaman Nabi SAW. Adakah pembedahan tukar jantina oleh kerana urusan dunia maka dibolehkan? Dia tetap tak boleh. Kerana bercanggah dengan syarak. Kerana mengubah kejadian Allah Ta'ala. Kerana menyebabkan lelaki menyerupai wanita. Walaupun itu bid'ah dalam urusan dunia tetap haram. Jadi sepatutnya kita sudah boleh tutup bab bid'ah ini dengan kita memahami bahawa perkara baharu yang diharamkan dalam agama, tak kisah dunia ataupun urusan agama, adalah perkara baharu yang bercanggah dengan syarak. Bercanggah atau tidak bercanggah, itu tugas para alim ulama untuk mengkaji ya. Seperti yang kita sebutkan tentang sembahyang jarak-jarak tadi, atau lebih awal dahulu tentang sambutan madu Rasul. Kenapa ramai ulama, walaupun mereka terima ini sambutan adalah bid'ah, perkara baharu, tapi mereka mengatakan ia bid'ah yang baik. Kerana mereka melihat Nabi sendiri menyambut hari kelahiran baginda dengan berpuasa pada hari Isnin. Mereka melihat ayat Quran yang menyuruh kita bergembira dengan kurniaan dan rahmat Allah. Mereka melihat bahawa sambutan Maulid Rasul itu tidak melibatkan perkara yang bercanggah dengan syarak. Ceramah Maulid Rasul adalah tazkirah, fadzakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Menjamu makan ketika Maulid Rasul termasuk dalam atimut ta'am. Berselawat ke atas Nabi termasuk dalam innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Berqasidah hukumnya harus. Kalau memuji Nabi dapat pahala, memuji Allah dapat pahala, memuji Al-Quran dapat pahala. Berarak hukum asalnya harus. Berarak kan berjalan ramai-ramai, tidak ada dalil yang melarang tak boleh berjalan ramai-ramai. Tapi kalau jalan ramai-ramai tak tutup aurat, ia jadi haram. Jalan ramai-ramai menyebabkan menyakiti orang-orang yang berniaga tepi jalan, habis terlanggar kedai dan juga gerai dia, itu haram. Tapi kalau secara tersusun menzahirkan kegembiraan atas kelahiran Nabi SAW, maka itu tidak dilarang. Jadi begitu ya, agama Islam ini agama yang tidak jumud, yang tidak beku, hanya semata-mata kerana baharu terus diharamkan, tidak. Kenalah kita itu bertanya kepada para alim ulama untuk kita memahami hukum, dan kita juga kena terbuka bahawa ada kalanya para ulama dalam menetapkan hukum mereka khilaf sesama mereka, berbeza pandangan. Jadi selesai kita dengan kesimpulan daripada tajuk bid'ah ini. Sebelum kita pergi kepada bab yang kedua, iaitu tentang at-tarku, benda-benda yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, apakah natijahnya. Mungkin di kuliah yang akan datang kita
lihat sedikit pendirian dan juga amalan Syekh Ibn Taimiyah yang menjadi idola kekaguman oleh kawan-kawan kita yang menolak bidah hasanah ni. Mereka kagum dengan Al-Imam Ibn Taimiyah. Moga-moga apabila mereka melihat Al-Imam Ibn Taimiyah sendiri menerima bahkan mengamalkan bidah hasanah dalam kuliah yang akan datang insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama natarada binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.